Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya doakan supaya saya doakan agar anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat walafiat. Tidak kira anda berada di mana. Hari ini adalah hari kita bersama-sama bertemu dalam sesi sharing ataupun perkongsian pengalaman. Penyertaan ada dua orang rakan kita, warriors kita yang akan share tentang pengalaman mereka selama berada dalam program HICSAF. Namun sebelum tu, mari kita mulakan sesi ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, memberkati apa yang kita sama-sama lalui insya-Allah. Selama 1 jam ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin amin. Mudah-mudahan Jumaat yang penuh barakah ini memberikan kita inspirasi, semangat ya dalam meneruskan kehidupan harian. Tidak kiralah peranan kita apa, sama ada kita pelajar, kita mungkin ketua dalam projek ataupun kita ahli dalam apa-apa pun projek. Kita mendoakan supaya Allah agar Allah bantu kita dalam setiap gerak-geri kita, niat kita, kata-kata kita, perlakuan kita. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan itu terbimbing dan mudah-mudahan semuanya menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang di keliling kita. Kerana kita selalu mendengar pesan bahawa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita go for it lah ya. Kita berusaha keras untuk dengan gigih untuk menjadi orang yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Walaupun sedikit usaha kita, mungkin kita pandang usaha kita itu sedikit tapi pada orang lain apa yang kita hasilkan, kita lakukan itu memberi nilai yang besar pada kehidupan dia. Kita tak tahu ya. Okey, selamat datang Dr. Intan. Dr. Intan, ketua mentor kita atas kesediaan. Apa khabar Dr. Intan, sihat ya? Sihat. Alhamdulillah, Dr. Intan daripada Kelantan. Cik Hafiz juga ada dalam kesibukan Robocon tu. Okay, thank you. Tengok kita betul-betul support anda sebagai warriors. Ini adalah sebenarnya sharing tertutup antara peserta-peserta ya. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita berkongsi secara santai-santai saja. Jangan ada stres-stres. Don't worry, senyum sikit lah Husna dan juga Fatihah. Senyum sikit. Jangan. Tapi yang bagusnya, saya rasa bila Husna dan Fatihah setuju secara sukarela untuk join ini sebenarnya pelatihan lah ya. Pelatihan menuju audit sebenar. Audit sebenar. Okey. Dan juga ia adalah satu exposure kepada rakan-rakan juga yang lain. Bagaimana nanti bila anda dah selesai nanti dalam program ini anda akan menjadi seorang facilitator yang kita percaya, kita doakan anda menjadi seorang facilitator penulisan yang bagus, yang baik, yang bijaksana dalam membimbing ahli-ahli anda untuk menulis dan menyebarkan kebaikan insya-Allah. So anggaplah ini sebagai satu meaningful learning experience. Ia bergantung pada kita sama ada kita nak melihat sesuatu tu dalam perspektif yang positif ataupun tidak. Lalui saja dan lihatlah daripada perspektif-perspektif yang dapat membantu diri kita dan membantu orang lain insya-Allah. Okey, saya nak ucapkan selamat datang juga kepada semua yang memilih sesi ini. Sebenarnya kita kalau boleh nak buat satu sesi ya, tapi pada saya ada baiknya kita buat 2 sesi hari ini dan esok. Dan anda yang dah hadir sesi hari ini juga dialu-alukan untuk hadir esok juga. Ya, walaupun hanya satu sesi saja yang anda wajib hadir. Ini adalah sebahagian daripada perancangan kita dalam program HICSAF ini untuk mendedahkan anda, untuk kita bertemu juga dalam kumpulan yang besar sebegini rupa. Okay, now saya tak mau bercakap panjang kerana kita hanya ada 1 jam sahaja. Kita akan lalui secara solid betul-betul perbincangan ini, sharing ini.
Dia macam bual bicara santai-santai lah ya. Saya akan bertanya, kemudian Husna ataupun Fatihah akan beri respon, dan kita nak buka sesi ini kepada anda semua, para warriors yang ada di sini. Arif ada, Asid, Fatihah ada, Faiza, Husna, Insyirah, Syuhada dan Nurul Syifa. Okay? Kita buka sesi ini untuk anda bertanya. Kita communicate dengan rakan kita dua orang ni. Saya nak perkenalkan, yang pertamanya Saudari Husna. Angkat tangan sikit, Husna. Husna. Nanti perkenalkan diri sikit. Dan juga Saudari Nur Fatihah. Fatihah. Okey. So, mereka bersetuju untuk share dengan kita apa yang telah mereka lakukan. Kita tak expect sesuatu yang sempurna, tak apa. Sama-sama kita belajar, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya kepada mereka. Kalau dan kita alu-alukan Dr. Intan, Cik Hafiz atau yang lain-lain juga boleh berikan pandangan, idea dan sebagainya. So, ini adalah perjumpaan santai. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Okay, now. Boleh. Kita mulakan ya, Husna dan Fatihah. Okey, boleh kenalkan sedikit dalam 1 minit. Husna, siapa Husna ni sebenarnya? Silakan. Baik, Assalamualaikum kepada Encik Salwan, Datuk Intan, Encik Hafiz dan juga semua warriors lah seangkatan perjuangan dengan Husna sekali. Baik, nama Husna, nama penuh Nur Husna binti Muhammad Hisham Chua. Boleh panggil Husna dekat USM, kalau dalam skul Husna banyak panggil Husna Chua lah sebab banyak Husna kat sini. Jadi Husna merupakan pelajar tahun ketiga daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, bermajulkan Bahasa Melayu, berminorkan Kesusasteraan Melayu. Baik, berasal daripada Sungai Petani Kedah dan kini berada di USM, masih lagi meneruskan perjuangan degree, dan itu saja kot untuk pengenalan. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Kita kena kenal dulu macam itulah. Okey. Nanti Encik kita Salwan, terima sembang-sembang lagi. kasih. Thank you Husna. Thank you very much. Fatihah, silakan. Nur Fatihah. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. pagi semua. Dengar Husna cakap tadi rasa gemetar nak cakap sebab cara Husna cakap tu terbaik. Alah, tak. Okey, tak Okey, apa. Sembang-sembang je. Okey. nama saya Siti Fatihah binti Ahmad Sofwan. Semua boleh panggil saya Iti. Saya berasal daripada Jengker Pahang. Saya baru tahun 1 semester 2 dalam kos pendidikan khas. Okey. Sebenarnya saya tak rancang sebenarnya hari ni dua-dua daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Tak rancang ya. Okey, tak apa. Ini bukan satu kebetulan tetapi semuanya sudah diatur ya, oleh Dia Yang Maha Kuasa. Okey. Tapi personally saya tak rancang ya. Saya tak rancang begitu. Okay, now mungkin saya akan bertanya beberapa soalan lah. Nanti kalau ada yang nak share screen ke, silakan. Adakah Husna dengan Fatihah nak share screen apa-apa? Ada kan? Nanti tunjuk-tunjuklah sikit-sikit ya untuk bagi inspirasi pada rakan-rakan. Okay, now kita mula Dr. Intan. Ya, kita mungkin share, nanti mungkin Dr. Intan nak beri sedikit input dan sebagainya. Okay, now ini nak beri inspirasi pada rakan-rakan lah. Mungkin dalam yang pertama ni nak tanya Husna lah ya. Apa the big why Husna join program itself ni? Apa? Sebab big why ni penting tau. Sebab dia akan jadi pushing factor pada kita, ya. Sebab apa nak join, kemudian sebab apa nak jadi facilitator, sebab apa nak menulis. Apa di sebaliknya? Mungkin boleh inspire kawan-kawan sikit dengan apa yang ada dalam fikiran Husna pada awalnya. Silakan Husna. Baik, terima kasih Encik Salwan di atas pertanyaan soalan sebentar tadi. Baik, jika ditanyakan apakah Big Y Husna, Husna menceburi diri dalam bidang ilmu ini, iaitu Husna ada 2 Big Y. Yang pertama, Big Y Husna adalah Husna nak meneroka bidang-bidang baru di USM. Misalnya di peringkat ijazah ini, sebelum Husna menamatkan bergraduasi di sini, Husna nak meneroka. Sebab sebelum ini Husna banyak ke arah kepimpinan, pengucapan awam
dan kini insyaAllah akan pula ke dalam kursus sukarelawan. Dan sayangnya ilmu yang Husna ada dalam bidang sastra dan bahasa Melayu tidak digunakan. Jadi apa salahnya jika Husna gunakan ilmu-ilmu tersebut, adaptasikan ke dalam bentuk e-book dan memberi manfaat kepada semua orang. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya adalah Husna niatkan e-book ini atas arwah Ibu Husna sendiri. Allah. Sebab orang Okay. kata satu perjalanan apa yang anak buat, harap-harap kita menjadi anak yang soleh dan solehah insyaAllah. Amin. Apa yang anak soleh dan solehah buat di muka bumi ini akan memberi manfaat kepada ibu bapa kita di alam sana. Jadi selain doa, sedekah juga penting. Jadi Husna dah niatkan dan Encik Salman pun dah tahu benda ni. Husna selalu nak niatkan yang ibu ini jika nanti dipasarkan ataupun tidak dipasarkan diberikan kepada pelajar-pelajar STPM misalnya, niatkan ilmu itu adalah di atas Ibu Husna sendiri supaya beliau di sana mendapat keberkatan daripada apa yang anak-anak dia lakukan di dunia ini Allahu insyaAllah. Akbar. Bagus. So, Baik, tajuk itu tajuk e-book yang sedang diusahakan ni apa? Sebut tajuk tadi Ibu tentang Husna. STPM apa? Tajuk Ibu Husna. Okey, 10 rahsia for flat STPM. University STPM. Maaf, Wow, pengalaman okey. sebenar kan. Okey, dengar Baik, kawan-kawan, tajuk e-book adalah 10 rahsia apa? Skor apa? 10 rahsia for flat. 10 Ya, rahsia for flat. STPM. Okey. Macam tu. Maksudnya nak menulis e-book ni bukanlah kita bebas ya Husna untuk meletakkan tajuk yang paling penting e-book pertama ni saya rasa biar dah ia dekat dengan hati kita. Sebab Ustaz Farul Muhammad Joy kan penulis yang sohor di negara kita. Saya pun pernah sebut dulu, tulislah dari hati, insya-Allah sampai ke hati. Sebab saya secara peribadi bila menulis e-book pertama, saya nak tulis sesuatu yang paling dekat dengan hati saya. Jadi bila kita nak tulis paling dekat dengan hati kita, kita rasa kita nak tulis je. Dan kita tidak apa? Maksudnya kepuasan untuk menulis itu lebih kepada diri kita untuk meluahkan perkara-perkara yang kita rasa boleh didokumentasikan dalam bentuk e-buku. Ya mungkin dalam bentuk penceritaan kita, kisah kita, dalam konteks Husna menulis satu panduan kepada pelajar-pelajar STPM. Itu pun boleh buat. Dan kita percaya kursus ataupun kelas yang Dr. Intan jemput anda itu jemputan eksklusif saudari, jemputan eksklusif, bukan semua orang boleh masuk dalam kursus tu. Dan alhamdulillah Dr. Intan selaku ketua mentor ambil inisiatif menjemput semua kan Dr. Intan ya, semua, dan cover semua aspek lah, nak buat book cover lah, apa segala macam yang kita percaya mungkin dalam USM pun tak ada ataupun sukar nak dapat ilmu-ilmu sebegitu. Dr. Intan telah membawa saya sendiri keluar untuk melihat apa sebenarnya dalam industri e-buku ni sedang berlaku. Jadi, wallah, saya rasa, saya percaya siapa yang tak join program HitSelf memang masih belum berpeluang. Anda bersyukurlah dapat didedahkan. Okay, thank you Husna. Thank you so much. Big Y itu pun mesti dekat dengan hati kita kan. Husna menyebut tentang apa benda tadi, apa nak kembangkan kemahiran, kemudian yang saya tersentuh ialah berkaitan dengan hadiah supaya kebaikan-kebaikan itu mengalir kebaikan kepada ibu yang telah meninggal dunia. Okey. Good. Itu menjadi faktor penolak ya kepada kita. Okey Fatihah, thank you Husna. Beri tepukan sikit pada Husna ya. Beri tepukan kepada Husna. Thank you, beri tekanlah emoticon tu, tekan tepuk tangan, bagilah apa-apa semangat ya. Sebenarnya kita mengambil semangat Husna lah. Ya, kali ini 2 orang saja kita jemput ya. Mungkin kali yang masa-masa lain kita akan pilih lagi ada di antara anda. Okey. Thank you Husna. Fatihah, silakan Fatihah. Apa Big Y Fatihah? Share sikit dengan rakan-rakan. Ya. Okey, saya nak share sikit big why saya. Kenapa saya join program ni kan? Okey, yang pertamanya saya join program ni sebabnya saya nak asah bakat menulis. Sebab waktu dulu-dulu, waktu kecil saya selalu menulis tak kisahlah apa yang saya nampak ke, saya selalu tulis. Dalam harian saya pun saya menulis. Tapi saya tak tahu
penulisan saya tu boleh bawa pergi jauh ataupun hanya saya seorang je yang baca. Dan ada juga yang saya tulis, saya nak bagi orang juga tahu sebab ada yang kita tulis tu kita rasa benda tu bermanfaat. Bukan untuk diri kita tapi orang lain pun boleh buat benda tu. Ya, Okey, yang ya. seterusnya saya join program ni, saya terkejut sebab saya nampak e-book boleh pergi jauh rupanya. Sebabnya arwah abah saya suka menulis tapi dia lebih ke arah komik. Ah, Dia menulis tu macam kita orang anak-anak beranak je lah. Tengok dia punya hasil apa semua tu kan. maksudnya Lepas tu tulis ada terbit kat mana-mana tak, Fatihah? Ataupun untuk tatapan ahli keluarga je? tak ada terbit mana-mana. Sebanyak abah dulu dia melukis macam macam tu lah. Lepas tu ada watak-watak. Dia lukis sendirilah. Allah Akbar. Saya rasa kalau kumpul tu boleh jadikan satu e-book tribute to Itulah, Abah. itulah. Itulah Okey. sayangnya sebabnya dah renovate rumah apa semua tu kan. Okey, okey, So, okey. barang-barang tu dah tak ada dah. Macam itulah Okey. semua jadi kenapa. Itu saya fikir apa salahnya saya pun dah dapat laluan ni kan. Hmm. Secara e-book dulu abah tak tahu macam mana nak kembangkan dia punya idea nak bagi tahu orang semua tahu apa yang ditulis macam tu. Okey. So insya-Allah dengan laluan saya hari ni saya bolehlah teruskan apa yang abah nak sampaikan. Allahu Jadi Akbar. Ya, ya, ya. yes, Dia penyambung perjuangan ayah lah ni, Abah ya. insya-Allah. Tengok, uh, Waris, saya nak anda lihat bukan hanya sekadar apa yang disampaikan oleh Husna dan Fatihah, tapi di sebalik tu, cuba lihat dengan lebih mendalam. Sebenarnya, the keyword ialah perkara yang membuatkan kita ada pushing factor ialah sesuatu yang dekat dengan hati kita. Jadi saya percaya, saya dah tengok jurnal pembelajaran berpasukan anda. Walaupun belum penuh lagi, saya harap anda penuhkanlah ya. Sebab itu memang akan jadi rujukan kita dan rujukan rakan-rakan. Saya tengok semuanya tajuk yang sangat sangat bagus dan saya percaya dan bimbingan daripada mentor menyatakan bahawa anda perlu menulislah dengan sesuatu yang anda minat yang dekat dengan hati anda. So lihat daripada apa yang disampaikan oleh Husna dan Fatihah ini bukan hanya sekadar apa yang disampaikan yang kita dengar tapi jauh dari di sudut yang lebih mendalam kita nak ambil pengajaran-pengajaran bahawa menulis dari hati insya-Allah kita akan boleh menulis dengan baik. Itu. Dan saya nak minta dalam sesi 1 jam ni anda please tulis ya beberapa perkara yang anda belajar dan anda terus transfer nanti dalam jurnal pembelajaran berpasukan anda. Apa yang anda pelajari. Ya, terus tulis ya. Dan habis sesi 1 jam ni jangan tutup lagi, terus masuk dalam jurnal pembelajaran peribadi anda terus tulis. Jangan tangguh. Bila anda bertangguh, anda akan miss 2-3 round jurnal. Seperti apa yang sedang berlaku sekarang ni. Peringatan itu pun sudah diberikan awal-awal. Okey, tak apa. Masih belum terlewat. Kita ada 1 bulan lagi insya-Allah. Terima kasih Fatihah, terima kasih Husna. Okey. Now, saya nak minta Husna ataupun Fatihah, siapa-siapa nak share screen, nak share tentang bagaimana proses yang telah anda lalui. Ini penting. Rakan-rakan kita ada yang laju, ada rakan-rakan kita yang mungkin perlu bimbingan. So mari kita sama-sama tengok sama ada Fatihah ataupun Husna, apa yang you nak share tentang proses yang anda lalui. Ya. Mungkin boleh share, siapa nak share dulu? Ya. Masih siapa? Husna. Fatihah ke Husna? Proses itu kan. Baik. Um, Siapa Husna nak share dulu? ya, Husna share dulu. Ada nak share screen ke? Nak share screen, nak tunjuk ni dekat sedutan Ibu Husna sekejap juga. Oh, boleh. Okey, sekejap. Macam boleh kan tunjuk kan? Boleh. Boleh share screen tak? Boleh share? Boleh sekejap. Saya share. Tapi macam biasalah masih dalam perancangan. Tak apa. It's okay. Bukan perancangan dah ada. Masih tak siap lagi Ibu ni. Cuma Good. Ada progress. Yang penting ada progress ya. Okey, silakan. Sangat eksklusif pada sesi kali ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jika nak tanya pasal proses, saya cerita juga serba sedikit. Sangat
sangat ni lah, orang kata apa, sangat mencabar sebab kehidupan kita pelajar ijazah sepenuh masa nak buat satu ibu ini bukan senang. Dia macam orang yang dah kerja nak buat ibu. Dia macam banyak komitmen kan, macam Dr. Intan, Cik Sarwan dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah pada detik ini dengan bimbingan Dr. Intan, waktu Cik Sarwan berangkat ke umrah tak salah Husna waktu tu, ke Mekah kan, dan bimbingan Cik Sarwan sendiri, Alhamdulillah dah sampai ke tahap ni di mana dah ada perancangan, tinggal nak karang dan cantikkan draft. Lepas tu dah boleh jadikan satu ibu, Alhamdulillah. Baik, ini merupakan Husna punya cover ibu dulu. Yang ni cover ibu lah. Tak salah Cik Sarwan ada kongsi di dalam kumpulan waktu tu kan. Yes. Alhamdulillah berkat Dr. Intan, waktu ni Dr. Intan banyak membantu Husna. Dia kata Husna, kecilkan sikit sebuah perjuangan sebenar pelajar Syamala STPM. Husna betulkan Alhamdulillah dah jadi satu cover. Mungkin akan nambah baikkan sebab Encik Sarwan selalu kata tak semua benda kita buat sekarang akan kita kekalkan sampai penghujung. Mungkin di penghujung kita akan ubah-ubah sikit. Baik. Jadi seterusnya ini merupakan isi kandungan. Sekejap Maaf. Husna, sorry. Husna menulis dalam Canva ya? Yes, Husna Okay. dalam Canva. Sebab apa yang Husna dapat pada bengkel Dr. Intan, salah satu panel yang datang tu dia cakap semua ada setengah dia suka terus kepada Canva. Ada setengah dia dulu kepada Word dan mungkin transfer terus kepada sini dan sebagainya. Jadi Husna suka design-design di Canva. Jadi Husna rasa terus Husna buat di Canva. Nanti terus support kepada PDF lah, transfer kepada PDF. Okay, good. Baik. Okay. Ini merupakan isi kandungan untuk penonton semua. Bila 10 tips ini Ustaz telah menyenaraikan 10 tips. Pertama nilai, cinta kepada Allah, kasih sayang, kasih ibu bapa, rajin, hormat, berani, kongsi ilmu, ulang kaji, masa dan juga disiplin diri. Muka surat masih lagi tak valid, tapi nanti kita akan ubah-ubah lah. Baik, seterusnya adalah yang ni idea Husna sebenarnya. Husna suka berkongsi kata-kata hikmah. Jadi Husna mengambil kata-kata hikmah yang berbentuk color yang soft-soft lah, sesuai dengan novel, sesuai dengan ibu Husna. Dan Husna berkongsi di lampiran-lampiran sebelum masuk bab-bab baru. Jadi ini merupakan salah satu kata-kata motivasi. Dan seterusnya adalah pengenalan. Pengenalan ini tak banyak pun, cuma nak cerita tentang pengalaman kita dalam membuat ini. Sebenarnya usaha ini datang daripada Allah Ta'ala sendiri, kekuatan semua, dan semoga diberikan manfaat. Okay, Dan Husna. itu merupakan Okay. Kalau ada kawan-kawan nak bertanya, sila unmute ya. Boleh ya. Boleh macam tu Husna ya. Sambil-sambil kita sembang-sembang ni, kalau ada kawan-kawan nak tanya, sila unmute terus. Dan kita belajar daripada perkongsian Husna ni. Satu pertanyaan Husna. Apa design ni macam mana? Ambil macam mana Husna? Kawan mungkin nak tanya kan? Tak apa, saya tanyalah. Baik. Berkenaan dengan design. Untuk disebabkan cover ibu Husna ini, Husna dengar daripada talk Dr. Intan sendiri, lebih baik kita hasilkan original, maksudnya keaslian daripada kita. Wallpaper belakang ini Husna hanya ambil di Google, iaitu ambil salah satu wallpaper lah. Dan semua ini kita cuba jadi createkan satu design. Semua menggunakan idea sendiri. Maksudnya tak ada melihat adaptasi pada buku-buku mana. Baik, seterusnya untuk isi kandungan ni, kalau Cik Sarwan tanya design di belakang ini, Husna hanya ambil di elemen Okay. yang boleh type terus. Ni recent di Oh, tu dia. Itu tipsnya. Color macam tu kan. Color kat sini, bila kat sini terus naik. Dia naik macam ni lah, macam-macam dekat sini. Dan Husna nak hasilkan satu ibu yang minimalis. Sebab Husna tak suka satu design yang sangat crowded. Jadi Husna akan letakkan di sini saja. Nampak tak? Design ni besar. Tapi kita masukkan, jadikan dia frame dekat sini. Macam tu. Okay. Bagus. Dan font ni sebab tu saya suka masuk Canva tau. Dia macam cantik. Betul lah panel-panel daripada talk Dr. Intan bagi Husna masuk hari tu. Memang di Canva dia macam-macam. Jadi kat sini kita lihat ada efek kan. Efek neon, misalnya neon lah. Membawa satu impak yang nampak kepada pembaca.
Dan ini semua niat ni semua ni biasa. Husna gunakan font Times New Roman. Nampak dia lagi mudah untuk dibaca semua lapisan masyarakat lah kan. Ini Husna ambil di Google, kata-kata hikmah dan Husna ada save dekat sini motivasi kejayaan Islam Pinterest. Kawan-kawan kalau nak, misalnya yang perempuan ni, kita kan suka yang soft-soft kan. Kalau nak cari yang mana-mana design yang soft ataupun pastel, boleh buka ke link yang Pinterest. Bila Pinterest ni dia memang cantik lah. Dia tak adalah macam color dia terlalu light, terlalu terang dan sebagainya. Itu adalah Husna punya ni lah. Baik. Dan yang bawah ni macam perkataan bismillah ini sendiri, misalnya nak letaklah bismillah ataupun alhamdulillah dan bahasa Jawi dan sebagainya, boleh cari di Google. Benda-benda tu ada dan copy and paste supaya nampak extra, nak nampak lain sikit dan macam tu lah. Okey. Husna suka benda-benda macam ni, kaligraf dalam bahasa Jawi dan sebagainya. Okey, Baik. cuma sedikit footnote berkaitan bila kita nak ambil daripada Google tu, cuba seboleh mungkin. Ini untuk pesanan untuk semua lah ya. Saya juga lalui proses ni. Kita ada tendensi untuk mengambil bahan-bahan daripada Google. Cuba kalau boleh cuba dapatkan daripada sumber-sumber yang kita bebas menggunakannya dan tidak ada isu ataupun ada risiko di mana tuan punya asal nanti kalau tengok kata dia kata kita tak minta kebenaran dia kan. Sama ada wallpaper, grafik apa atau dan sebagainya. Itu juga kita perlu mungkin ambil perhatian sedikit supaya tidak timbul isu-isu di kemudian hari. Yang Husna tunjukkan bahawa ambil desain-desain daripada Canva itu kan, itu memang kita bebas boleh menggunakannya. Betul. Okey. Thank you Husna, teruskan. Baik, Cik Sawan. Ya. Seterusnya, ni adalah bab pertama lah berkenaan dengan niat. Ustaz baru selesaikan bab 2 dan lainnya masih dalam rangka untuk ni lagi. Sebab dia tips kan. Yang ni ada Ustaz selitkan apakah Ustaz nak tanya kepada pembaca balik niat macam tu dah lebih kurang. Dan sebagai seorang pelajar STPM dan di bawah ini disebabkan perjalanan sebenar, Husna menceritakan sedikit tentang pengalaman penulis, iaitu apa niat Husna dulu. Husna pernah berada di posisi yang masuk STPM ni nak masuk U je, nak rasa alam U je. Tapi bila ada satu ketika Husna gagal dalam temuduga IPG waktu tu kita down dan merasakan perlu ubah niat. Dan betulkan niat, insyaAllah kita akan berjaya. Macam tu dah kita Good. cuba. Mesti ada hikmah kan di sebalik satu-satu episod yang berlaku dalam hidup kita tu. Mesti ada hikmah yang banyak mengajar kita. Okay, good. Jadi, yang ni pun mesti nak confirm dengan Cik Sawan nanti macam mana. Kalau menggunakan benda-benda ini takut menimbulkan isu nanti, Husna cuba ubahlah. Ya, satu cara yang paling mudah ialah ambil perkataan sebab kata-kata tu daripada Al-Quran kan, surah tu. Mungkin ubah je background. Kan untuk selamat. Create satu background yang mudah je. Ambil daripada Pixabay ke. Sebab okey, kalau cuba tengok kalau nak ubah background kan. Ambil background yang mana sebelah kiri tu. Sebelah kiri. Cuba tengok background. Yes. Tu. Boleh pilih mana-mana ataupun search apa ocean ataupun sea kata. Cuba tengok mountain kata boleh lah sea. Tarik situ dah jadilah. Itu maksudnya kita dah ambil sesuatu yang memang kata-kata tu boleh ambil kan Cik Sawan kan? Sebab tu surah tu. And he found out to guided you. Surah kan? Surah. Itu okey, tak apa, semua boleh ambil. Cuma background tu. Kalau kita ambil satu-satu sebiji daripada Google, kita khawatir nanti dia timbul isu nanti. Tuan punya kata, saya susah-susah create design ni kan. You ambil, letak dalam e-book dan jual pula tu. Kita tak mau. Biar kita ada originality. Yang disediakan dalam Canva tu boleh guna je. Itu memang boleh. Okay. Ataupun selain daripada tu nak gunakan Pixabay ke.
boleh juga dapatkan gambar-gambar daripada Pixabay untuk kita gunakan. Okey, bagus, Sawan bagus. dengar ke? Ya? Dengar ke? Dengar. Dengar Dengar. Okey, sorry saya nak interrupt. Okey. Okey, apa tu yang first kali, okey, Tahniah Husna nampak memang cantik, kreatif. Cuma saya nak tanya yang tentang ni, yang caption ni kan, caption ataupun quotation ni, Husna ambil dengan background sekali ke dalam Google? Serupa, Ni maksudnya ambil sebiji. background sekali. Ambil background okey. sekali. Ingatkan Husna decorate sendiri. Lepas tu yang Pinterest adakah free copyright ya, Cik Sawan? Saya tak ingat Saya Pinterest tu. rasa kena semak, selalunya tidak. Selalunya tidak. Okay, kena Ah, check. Adakah dia free copyright, free Ya. domain ataupun tidak, check. Lepas tu dekat sini pun boleh Husna, tengok dekat bawah background tu, ada okay, more tu, okay, yang ni yang free, ada pixel, ada tak? Bawah lagi. Bisa ada. Ni. Betul. Okay, yang ni semua yang free. Yes. Ambil je daripada sini, nak letak background apa dekat belakang tu. Faham? Okay. Okay. Lepas tu Husna punya tulisan konten ni dalam BM kan? Dalam BM. Dalam BM. Rasa macam lebih masuk ke hati jika caption dia pun juga ataupun kata-kata ayat ni dalam BM juga. Macam Yang tu je saya nak tanya sebenarnya. Dia lagi menusuk ke hati lah sebab orang tengah membaca BM kan, dia tidak berubah kepada yang lain. Ya. Okay. Yang tu je lah saya nampak. Yang lain tu Good. okay. Betul. Tulisan okey ke Kak Intan? Okey tak tulisan tu? Tulisan subtopik tadi saya rasa macam kena bagi clear sikit. Okay, cuba tengok subtopik. Bukan, subtopik dekat page tadi. Tu, macam pengenalan tu kan dia warna cantik dah, cuma kita tak pun atas sikit. Atas lagi, pengenalan tu. Ada juga beberapa yang menggunakan yang tu, pengenalan tu kan? Dia nampak macam blurry sikit. Subtopik, Pengenalan. subtopik pengenalan. Title pengenalan tu. Title tu. Oh, title. Dia macam Ni. blur. Dia cantik dah, warna tu kena dengan tema. Cuma tulisan ke Cik Sawan? Macam mana Yes, kita nak betul. buat? Okay. Macam tu ke? Okay. Yang tu lah, yang tema semua okey, kena dah. Lagi satu yang tadi, yang pengalaman penulis dengan tetapi tu. Pengalaman penulis tentang niat tadi kan? Lepas tu ada tetapi. Tetapi. Cuba bawah sikit. Okey. Pada saya benda ni amat penting sebab ni adalah real experience penulis yang telah berjaya. Jadi dia macam apa ya Cik Sawan, macam kita nak kena kotakkan ke, kita buat dia grafik sikit bagi dia timbul. Boleh. Kalau macam ni saya tak nampak bila Husna cerita, okey ni pengalaman saya tetapi bila saya interview saya betulkan balik niat saya, baru saya nampak. Jadi benda ni macam kena timbulkan, masukkan dalam kotak. Ya, dalam satu kotak misalnya, dalam satu kotak quotation misalnya kan. Ya, betul. Sebab itu yang kita nak highlight. Kita dah saya sebut juga dalam taklimat dulu berkaitan dengan wow factor. Kan? Wow factor. Buku kita kena ada wow factor apa kita nak tampilkan. Setiap bab itu juga perlu ada wow factor. So antara wow factor yang saya nampak dalam bahagian ini ialah pengalaman Husna sendiri. Itu yang orang nak ini betul. rupanya. That is the wow factor yang mungkin tak dapat di tempat-tempat lain. Uniknya bahagian ini. Dan bila ada wow factor itu boleh ditonjolkan. Okey, audience lain saya harap sangat perkara-perkara ni pun dapat dicatat dan dimasukkan dalam jurnal pengajaran pasukan, bukan hanya kita sekadar melihat dan bila kita beri input-input sebegini sebenarnya bukan pada Husna saja tapi pada semua pada semua. Okey. Mungkin Husna sekarang dah 10:34. Mungkin ada another a minute sebelum kita jemput Fatihah. Nampak cantik sangat tu, bagus ya. Okey. Teruskan ya. Ada separator kan? Ni kira topik 2 saja kan? Dia ada separator tu cantik. Tinggal separator ni nak buat sendiri dan bahasa Melayu saja je. Good. Yes. Tulis surah apa macam ni kan? 93 tu kan? Mengapa perlu ada separator? Separator ni psychologically ialah nak bagi orang rehat. Bagi orang rehat sebelum masuk ke satu bab lain. Kan? Bukan selalu kita baca buku-buku kan. Ada ketikanya kita tengok in between tu dia tu letak gambar saja ataupun satu caption yang ringkas. Sebenarnya psychologically separator itu macam saya sebut ialah untuk beri pembaca rehat sebentar sebelum masuk ke satu bab yang lain.
Okey. Ada lagi tak Husna? Husna stop sharing dulu Husna Okey. akhir kata-kata sikit. Baik. Okey, thank you. Baik. Jadi Husna harap apa yang Husna bentangkan tadi tu kesalahan Husna dapat memberi iktibar kepada orang lain supaya tak Dia lakukan bukan kesalahan yang salah, sama. bukan salah. Tak, dia macam technically macam tu. Okey. Jadi terima kasih Dr. Intan dan Cik Salwa, sebenarnya banyak lagi tau nak kena betulkan. Kadang-kadang kita ni kan, yelah kita kan orang baru nak kena buat ibu ni, orang takut. Jadi itu saja. Kita terus kepada Fatihah Wow, untuk terus jemput Fatihah. ya, Fatihah. Nanti ada apa-apa Okey, pertanyaan, okey, okey. tanya dekat chatbox. Saya rasa, jawab kat chatbox. okey, Husna rasa macam mana pengalaman present dalam 10-15 minit ni? Satu pengalaman yang bagus tak untuk Husna buat preparation dan juga nak Bagus. Sebab Husna macam ni Cik Sawan, Husna suka sebab Husna dalam kelas pun, dalam kuliah pun, Husna selalu je, kita bukan pelajar yang pandai tau, tapi kita pelajar yang usaha. Bila doktor mengkritik, bila macam contoh dalam ini, Husna dapat satu kata-kata yang untuk tambah baik, Husna suka. Tak kisahlah orang kata, oh lah, Husna kena ni, tak apa Husna. Tapi Husna suka apa orang nampak Husna memberi iktibar kepada orang lain. Sebab tu saya suka benda tu. Jadi thank you so much untuk pengalaman presentation sekejap saja untuk ibu ini. Good, thank you. Banyak kita belajar sebenarnya ya. Beri tepukan kepada Husna, kawan-kawan. Ya, thank you so much ya. Sebab tu saya memang nak sangat sesi ni diadakan ya, supaya kita dapat belajar berdasarkan rakan kita. Thank you so much. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu bermanfaat ya. Mari kita sama-sama kita dengar pula daripada Fatihah. Silakan Fatihah. Okey. Sekejap Okey. Itu tak dapat nak share screen tapi Iti guna kamera untuk tunjuk dekat Iti punya laptop boleh? Oi, hebat. Boleh. Boleh. Okey, sekejap. Sebab tak dapat share screen, sebab nak apa? guna ni kan. Okey. Oh. Sekejap. Okey. Okey, alhamdulillah Iti dah siap beberapa cover tapi ada Iti suara banyak background. Siapa yang tak off mic sorry. Ada siapa-siapa yang tak off mic? Sorry. Rasa dekat rumah Fatihah tu. ada pernah ada kat luar. Okey. Minta maaf ya. It's okay. Okay. Okey. Iti sekarang ni Dekat sikit. siap Bagi cover. enlarge sikit. Okey. Okey. Yang ni cara buat yang ni Iti belajar daripada program bersama dengan Dr. Intan. Sebabnya ada seorang hamba Allah ni dia dah tegur tapi Iti masih lagi tak tahu apa font yang sesuai untuk timbulkan kita punya bagi pembaca dapat tahu. Lepas tu tertarik dengan kita punya buku. Ni dia ada buat pelbagai jenis cover. Dia nampak sama tapi susunan dia berbeza. Supaya bila orang tengok tu latar belakang kena dengan tajuk. Macam tu. Itu Iti dah ada sediakan sendiri kata-kata pembuka buku ni. Boleh nampak tak? Sekejap Tak apa, nampak dari jauh. Nampak dari jauh. Lepas tu Iti cuma Iti guna dua perkara. Yang pertama Iti guna Canva, yang kedua Iti guna Microsoft Word. Guna Word. Sebab Iti dah siap lakar beberapa babak dan topik-topik yang bawah babak tu. Cuma nanti nak alih dekat Canva je supaya dia lebih menarik. Okey. Maksudnya Iti lebih selesa menulis dulu dalam Word, kemudian buat pembetulan dan sebagainya, kemudian ditransfer masuk dalam Canva. Begitu ya? Betul. Okey. Okay. Rakan-rakan lain, warriors yang lain, tengok ada dua kaedah bagaimana kita nak boleh terus menulis. Ya. Satu macam Husna tadi, terus tulis saja dalam Canva. Macam Fatihah, tulis dulu dalam Words. Ia bergantunglah
kepada sesiapa pun. Kepada sesiapa saja nak guna cara macam mana yang kita rasa mudah. Saya lebih suka tidak letakkan satu strict rules macam mana nak menulis. Macam mana yang pernah saya share, mungkin anda nak menulis bab 3 dulu. Mungkin nak tulis bab 4 dulu kan. Mungkin nak tulis kesimpulan dulu pun. Ini yang diajarkan oleh Tuan Ramli, Tuan Zamri Muhammad tu. Berkaitan dengan metod-metod bagaimana yang kita boleh gunakan. Sama juga teknik nak menulis dalam e-book. Mungkin anda nak terus tulis dalam Canva atau mungkin nak tulis dalam Words dulu. Ataupun mungkin ada juga yang terus nak tulis dalam Words dan terus convert dalam PDF. Itu pun mungkin ada juga. Kita tak tahu kan. Ada banyak kaedah yang boleh kita gunakan. Ada yang gunakan PowerPoint pun nak tulis e-book. Ada kan Dr. Intan? Ada yang facilitator ajar nak nulis menggunakan PowerPoint juga. So bergantung kepada cara bagaimana yang anda nak tulis. Okey, ada lagi tak Fatihah? Itu saja. Terima kasih. Okey, thank you Fatihah, thank you. InsyaAllah kita doakan Husna, Fatihah dan semuanya terus progress terus ada momentum untuk menulis sebulan ni. Don't worry, seperti yang saya kata dulu, mungkin ada seminggu, 2 minggu pun dah siap. Maksudnya selalulah kita lah, bila towards the end tu dia motivasi akan semakin tinggi lah, selalunya macam tu lah. Dan study pun macam tu, buat assignment, project pun macam tu. Boleh tak tidur malam kan. Tapi janganlah sampai beri kesan kepada kesihatan. Okay? Saya percaya dan saya berkeyakinan anda akan siap, insyaAllah. Anda akan siap dan boleh tunjuk kepada facilitator ataupun mentor anda tentang apa yang anda tulis, dan kita percaya by the end of September pula, by the end of June nanti anda semua dah siap dan boleh diletakkan di platform Indie NUSM. Dan selepas itu anda boleh letakkan di mana-mana saja. Syarat untuk certification ini ialah anda kena letak di platform Indie dulu. Tapi kita tiada halangan. Anda nak letaklah di mana pun, silakan. Kita dah sediakan kail dan joran pada anda. Anda pergilah ke laut dalam, ya. Pergilah, buatlah apa yang anda rasa bermanfaat untuk diri anda dan juga kepada orang lain. Okey, saya nak buka kepada yang lain-lain. Ada tak soalan? Saya nak minta warriors ni, nama pun warriors, kena ada courage, kena ada keberanian. Sebab anda nanti akan jadi facilitator. Kita nak jadi facilitator yang berani, satu, berani cabar diri sendiri untuk hasilkan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Itu yang lebih penting, cabar diri sendiri. Berani cabar diri sendiri. Yang kedua, kita berani cabar untuk kita nak capai satu level bagaimana kita nak bantu orang. Itu yang dua perkara yang kita perlu ada sifat sebagai seorang facilitator, kerana apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. So please, saya nak cabar anda untuk tanya sesuatu pada Husna dan juga Fatihah. Please, one of you. Ataupun beberapa orang daripada anda. Please unmute. Okay. Silakan. Assalamualaikum. Boleh saya Good. tanya? Ya, siapa ni? Arif Firdaus. Yes, Arif. Ya, dari Pusat Bahasa ya. Dari Pusat Bahasa dan Terjemahan. Ya, benar, dari Pusat Bahasa. Ya, okey. Okey, sila kenalkan diri sikit kemudian bertanya. Boleh buka video. Sebentar ya. Boleh nampak? Ya, saya bagi phone sekarang. Boleh nampak? Okey. Boleh, Arif. Thank you, Arif. Thank you. You're welcome. Okey. Okey. Sila tanya kepada Baik, dua panel kita. It's a good training ground sebenarnya. Real training ground ni. Okey, silakan Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Nur Husna dan juga saudari Fatihah kerana sudi berkongsi. Mereka punya dapatan, mereka punya input, dia sangat bermanfaat sebenarnya. Saya ada satu soalan sebenarnya. Daripada pengalaman kedua-dua ahli panel, adakah ahli panel galakkan kita untuk tulis dahulu kita punya isi kandungan dalam Word, kemudian transfer dan Canva,
ataupun ahli pandang galakkan untuk terus tulisan Canva itu terus? Itu soalan saya. Okay, good question. Ya. Silakan, siapa nak respon? Husna dulu. Baik. Okay. Terima kasih Arif atas soalan tu. Menarik sebenarnya. Baik, jika Arif, dia macam ni tau. Jika Arif seorang yang boleh melakukan kerja yang agak sedikit, orang kata tak katalah complicated sikit, no. Sebab Canva ni dia perlu bermain dengan font dan kita kena adjust sendiri spacing dan sebagainya. Jika Arif rasa benda itu Arif boleh buat, Arif boleh gunakan Canva sebab macam Husna suka Canva sebab dia terus kepada warna, font dan juga sebab Husna punya matlamat akhir, Ibu Husna kalau 30 muka surat akan duduk di Canva. Jadi pandangan Husna, kita perlu tetapkan kita punya matlamat akhir tu. Maksudnya kalau Arif kata, saya rasa akhir sekali saya nak tengok kan kita punya fully e-book tu di Words, maksudnya Arif kekalkan di Words. Buat yang terbaik di Words. Tapi macam mana kita lihat sebentar tadi, di Canva ni dia macam-macam. Ada semua kita boleh pakai. Misalnya wallpaper tadi kan, Datuk Intan ada minta, ada suggest beberapa tempat kat Husna, Pixel dan sebagainya. Itu merupakan kelebihan e-book. Sebab e-book ni yang Husna faham, kita perlu kreatif dan perlu menarik minat kepada pembaca itu sendiri. Kalau di Word, dia tak banyak sangat kita terhad kepada design. Bila Arif kata kat Husna, macam mana suggest text buat dekat Word ke buat kat Canva. Macam kawan Husna dalam Waris ni juga, Husna tanya dia, saya jumpa dia semalam, dia kata dia suka buat kat Word dulu, baru dia transfer kat Canva. Boleh, tak ada masalah. Tapi macam Husna tak, macam Husna suka buat satu kerja sekali je. Fokus kat Canva macam tu. Tapi kalau rajin, buatlah dulu semua dekat Word. Copy and paste sama saja. I Paste tu see. sekali. Okay, thank you. Fatihah, macam mana pandangan Fatihah? Pandangan saya terpulang kepada Arif. Yang mana satu Arif selesa nak gunakan. Macam Iti lebih selesa gunakan Word dulu baru transfer dekat Canva. Sebab Iti punya jalan penceritaan pelbagai bab. So kalau Iti dah tulis dekat Word, Iti boleh tengok flow tu tally ke tak dengan jalan cerita yang pertama. Kalau tak tally, kita boleh terus edit kat situ, barulah kita ni transfer. Sebabnya kita nak tengok flow dia dulu. Macam mana senang nak edit. Sebab Iti punya e-book ni macam anecdote. Lepas tu lebih kepada pelbagai motivasi. Macam tu. Okay, okay kah Arif? Okey, bagus. Terima kasih sangat. Okay, Arif Encik punya. Sawan, saya nak Yes, tanya ya, boleh? sila. Nak tanya Arif. Arif familiar dengan Canva tak? Ya, saya familiar dengan Canva. Saya guna sebelum ni juga. Dah pernah guna. Okey. Jadi yang e-book nak dituliskan ni adakah dah ada konten ataupun baru nak melakar peterminda ke rangka ke macam mana? Saya sudah ada rangka dan saya fikir disiapkan secepat mungkin sebab saya boleh tulis dengan laju, alhamdulillah. Dan saya senang pertimbangkan sama ada mahu tulis terus dalam Word atau tulis dalam Canva terus. Itu saya punya pertimbangan sebenarnya. Okey. Jadi betul saya setuju dengan panel-panel yang memberikan pendapat berdasarkan pengalaman. Okey, saya pun nak share juga. Dia bergantung atas individu. Kalau dia tak familiar, katalah kita ni tak familiar dengan Canva, benda ni kita baru expose. Jadi kita buat macam yang Fatihah buat. Okey, Fatihah buat dekat Word dulu. Saya pun buat macam tu walaupun saya dah biasa dengan Canva, tapi dia ikut atas kita punya kita rasa kita selesa dengan mana. Saya buat dengan Word dulu sebab kadang-kadang semasa kita buat dengan Word tu kan, kita letak idea kat situ. Lepas tu bila pergi dekat Canva, kita boleh idea tu tiba-tiba idea lain tak datang. Dan kalau kita tak familiar dengan Canva, kita nak start terus dengan Canva macam Husna buat, kita takut, okey ada juga saya pun rasa dan ramai juga penulis e-book yang rasa yang tak biasa dengan Canva, dia akan stuck idea. Dia akan hilang mood tu. Katalah kita nak start juga, katalah kita tengok Husna pakai Canva,
Kita berasa nak buat macam Husna lah, nak terus start. Tapi kita tak biasa. Jadi kita idea tu tengah mencurah-curah dan kita baru nak explore tools ni dekat mana. Lama-lama sehari tu kita baru siap satu page je dan itu akan hilangkan mood kita untuk menulis. Jadi ikut apa yang kita selesa. Kita try dulu mana-mana satu ikut kita selesa. Saya ada kawan juga yang macam Husna, Nazirah Cik Sawan. Dia memang Okey. dia direct pada Canva sebab dia memang expert Canva. Memang dia kata dia tak nak tulis tempat lain. Dia macam Husna lah. Dia direct kat Canva, dia rasa lagi menarik sebab sambil dia buat dia nampak grafik, dia nampak cantik, dia buat dia lagi dia Betul, rasa. Jadi betul. bergantung atas keselesaan masing-masing. Kalau kita tak tahu kita mana satu, kita cubalah. Cuba 3 step. Nak daripada PowerPoint pun boleh, Word boleh, Yes. Canva pun boleh. Yang Ya, penting ya, ya. tulis je. Kan Cik Tulis Sawan? dulu. Tulis Okay, je. thank you. Very Okay. good response. And very good question, Arif. Bila Arif tanya, itu ada nilai ilmu. Kan, mungkin orang lain tak tanya, tapi Arif ada courage nak tanya. Bila bertanya dan dapat respon, itu ada nilai ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang lain. Thank you so much, Arif. Beri tepukan pada Arif dan juga pada Fatihah. Thank you. Ada lagi tak soalan? Ada 10 minutes lagi sebelum kita close. Ada tak soalan lagi? Yang lain-lain, saya nak minta anda bertanya. Silakan. Salam Cik Safwan, Dato' Yes, Intan, apa ni? Husna serta Fatihah. Saya Insyirah. Insyirah, Saya yes. Yeah. saya ada bagi soalan dalam chat tapi tak apa, saya suarakan soalan saya. Oh, yes. Sorry. Macam tadi Cik Safwan ada mention tentang isu copyright kan. Okay. Kalau macam untuk cover page, sekiranya kita contohkan gambar tu kita ambil dari Pinterest tapi kita tak totally ambil semua, maksudnya bits and bits, macam kita cantumkan gambar tu dan kita edit mungkin selaraskan dari segi color, grading, dia punya texture ke. Kalau macam tu boleh ke Cik Safwan kita gabungkan dan jadikan satu image yang agak berbeza lah daripada original. Okay. Macam mix and match macam tu. Okay, very creative, ha? Bagus, ha? Okay. Cadangan saya, senang saja. Supaya tidak timbul apa-apa isu. Buatlah yang original. Kan? Dan banyak sumber yang kita boleh guna. Sekejap ya, saya on power siap. Sorry. Okay. Dan banyak sumber yang kita boleh guna untuk kita hasilkan yang original. Ini pandangan peribadi saya lah. Supaya kita nak elak apa jua, kita tak nak buka ruang untuk timbul apa jua isu. Gambar yang original sama ada kita ambil sendiri gambar. Kita suka gambar masjid, kita suka gambar sunset, sunrise. Kita ambil. Itu dan kita masukkan dalam Canva, contoh, kita buat editing sikit. Dan ia menjadi sebagai latar kepada cover kita. Itu yang paling original lah, Sebab siapa pun tak pernah buat, kita buat seorang. Itu. Dia ada sentuhan peribadi. Cara kedua yang kita boleh buat ialah gambar-gambar itu, kita ada cara atau sumber yang banyak dalam internet yang free copyright. Dalam nota saya ada tu. Cuba baca tengok. Ya. Yang nota yang saya berikan tu. Nanti saya share sekali lagi. Macam mana nak dapatkan image-image yang free copyright. Contoh macam Pixabay kan. Pixabay, Unsplash, kemudian Freepik. Cuba rujuk balik nota saya tu. Macam mana kita nak hias kita punya e-book. Ambil saja, download saja foto-foto itu. Dan foto itu memang tuan punya kata silalah guna. Even untuk komersial pun. Cuba masuk dalam pixabay.com. Ada berjuta gambar yang orang di seluruh dunia yang share di situ. Mereka share dan mereka kata silalah guna. Even untuk komersial. Kita kata kita ada bisnes ke, nak buat web page ke, nak buat signboard ke, physical, kita boleh je ambil sebab dia dah beri dah kelulusan tanpa ada kos. Saya kalau tanya saya adalah lebih baik untuk mengambil langkah sebegitu berbanding kita nak ambil gambar-gambar yang kita tak tahu siapa tuan punya dia, yang kita tak tahu dia bagi kebenaran ataupun tidak. Macam Pinterest, saya rasa sebahagian besar, kecuali lah kalau dia kata kalau nak guna sila hubungi dia minta kebenaran dan sebagainya. Mesti ada pilihan lainnya ya.
apa ni yang bertanya Insyirah. Memang berkenan sangatlah gambar tu ya Insyirah, tak boleh ada alternatif ya. So Kak Safwan, macam ni, macam tajuk ibu saya tahta. Jadi saya cari gambar istana sebab imagination tu macam sandcastle like istana. So saya waktu tu salah satu yang saya cari inspirasi adalah Pinterest. Jadi bila Cik Safwan mention pasal free page semua tu, sekarang pun saya tengah usahakan buka cek cari ikut boleh ganti kan. Yes, ya. Saya rasa ambil langkah yang selamat lah. Ambil langkah selamat, dapatkan link, dapatkan image dia. Ni Dr. Intan dah share link untuk free copyright foto. Kalau Terima nak kasih. minta, nak tengok gambar castle, pilih. Ya. Carilah castle, saya rasa ribuan gambar castle ada di situ. Dan boleh remove background dia dan buat sedikit pengubahsaian dan untuk kesesuaian kita kan. Terima kasih Cik Safwan. Lebih baik ambil langkah selamat lah ya. Supaya Ya. nanti kita elakkan daripada timbul isu-isu berbangkit nanti. Even kita pernah dengar even ada website pun yang pernah disaman oleh juru foto yang admin website tu ambil foto daripada juru foto di Google. So dia melahirkan rasa tak puas hati, dan itu kita nak elak lah betul. Boleh lah Insyirah macam tu? Okey, Cik Sawan, saya nak tambah sikit. Okey, thank you. Okey, tentang Insyirah, yang pertanyaan Insyirah dan juga Husna tadi pun ada ambil daripada Pinterest tadi kan. Untuk setiap gambar yang kita nak ambil itu, kita check setiap image gambar dekat Google tu dia ada, kita check dekat license. License dia akan tulis free copyright, public domain ke tidak, Creative Commons ke tidak, check situ sebelum ambil. Jadi kalau Insyirah kata dia nak gabung-gabungkan, saya pun pernah buat. Tapi ni dulu sebelum masa dulu kan, masa tu tak pandai lagi, saya pernah buat. Masa tu saya duduk dengan grafik, dan grafik ni masa dulu memang kita boleh cantum-cantum lah antara berbayar dengan yang free link. Kita cantum-cantum, saya buat cover buku kan. Tapi dia punya syarat macam ni. Katalah kita ambil yang berbayar, tapi kita tak beli gambar tu, dia tulis copyright. Saya ambil gambar tersebut, pokok kan, pokok yang cantik bentuk love. Jadi saya ubah, tambah-tambah dengan grafik tu, kita tambah yang free semua-semua. Jadi macam kita punya Cik Sawan, kita punya hasil sendiri. Kita punya hasil sendiri. Cara nak, tapi ini adalah high risk. Maksudnya kalau ada yang terbaik macam Cik Sawan cakap tadi, buatlah yang tu. Tapi kalau kita rasa itu je option yang last, kita cantum-cantum, kita gubah masuk-masuk yang free copyright. Jadi kita kena ambil orang yang ketiga, orang yang tak terlibat masa dalam grafik tersebut, suruh dia tengok. Okay, kalau dia kata gambar ni, cover ni serupa macam image yang berbayar tu, kita tak boleh buat, kita tak boleh ambil. Okey, kita kena delete semua. Tapi kalau dia kata, okey tak nampak sebab pokok tu saya dah besarkan. Kalau siapa pergi bengkel saya tunjuk. Okey, pokok dalam bentuk love tu, apa yang kami buat, kami gemukkan sikit pokok tu daripada color biru jadi color merah. Lepas tu kita tambah orang, jadi nampak macam hasil kita. Tapi berhati-hati, ia adalah risiko yang tinggi. Dan pastikan orang ketiga yang tengok tu dia tak nampak serupa macam yang kita dah copy tu. Jadi high risk lah kat situ. Terbaik adalah kita tengok betul tak yang ni boleh guna ke tak Creative Commons. Okay, tengok syarat, full copyright ataupun public domain. Kalau nak senang, tengok je yang saya dah share link dekat group tu antara link. Sebenarnya banyak lagi. Boleh check je dekat Google. Free image copyright gitu kan. Free apa? Free domain, public domain. Yang saya dah share tu, tekan je link-link dekat group tu. Boleh terus link dekat WhatsApp tu. Terus je pergi kepada gambar ataupun dekat Canva tadi. Canva pun, Canva yang free, semua ada gambar dekat situ. Yang background tadi Okay, itu saja. Okay, thank you. Very good question. Kita dah sampai ke penghujung sesi. Sejam sekejap saja. Saya nak bagi mungkin dalam 30 second kepada Husna dan Fatihah. Apa-apa kata-kata semangat untuk kawan-kawan, bagi inspirasi sikit kawan-kawan untuk sama-sama berjaya dalam program ni. Silakan. Siapa nak cakap dulu? Silakan. Sila. Okey, itu dulu. Okey, kata-kata yang terakhir, kita nak ajak
semua sekali geng-geng warriors untuk lengkapkan journal sebab journal tu sendiri memberi semangat dekat kita. Kita boleh tengok awal-awal kita macam mana. Dengan zero, dengan tak tahu apa-apa, kemudian sedikit demi sedikit kita dah update dalam tu, kita dapat tahu. Aku dah dapat ilmu baru kat sini, aku dah dapat ilmu baru kat sini. Dan cabaran tu juga kita tulis, kita boleh tahu kita dah boleh atasi ke belum. Macam Iti selalu tulis masa dengan idea, sebab kan kita dengan assignment apa semua, tapi kita cuba atasi. Kita tengok balik, aku ni tak boleh lagi atasi masa. So kita fight juga. Buat juga macam Cik Salwan Sokma kata, buat je, tulis je. Walaupun spend masa 20 hingga 30 minit, tulis je apa-apa yang terlintas dalam fikiran kita. Okay, thank you Fatihah. Husna, silakan. Baik, dalam masa 30 saat kan. Tak banyak, cuma nak cakap teruskan semangat. Kita dah mula, kita kena habiskan sama-sama. So tak nak antara warriors ni kecundang seorang dalam perjalanan nak menuju ke satu tahap menerima sijil daripada VC misalnya, nak nampak ibu sendiri. Jadi macam Husna cakap, bila kita dah mula, kita selesaikan. Itu sahaja, insyaAllah. Semoga dipermudahkan semua. Amin. Thank you Husna, thank you Fatihah. Kita beri tepukan kepada mereka ya, sebagai tanda sokongan kita, dan kita mendoakan supaya Allah juga bantu kita untuk menulis 1 bulan lagi. Beri tumpuan betul, yang penting fokus. Kita percaya semua orang sibuk ya, dan semua orang ada 24 jam. Satu tips ialah lakukan dengan konsisten. Even 20 minit, 30 minit sehari, insyaAllah anda akan lihat hasilnya. Ya, konsisten, itu yang penting. Tak banyak, mungkin sedikit. Yang boleh kita beri masa, tetapi percayalah bila kita konsisten, insyaAllah kita akan dapat lengkapkan. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Fatihah dan Husna. Terima kasih Dr. Intan. Terima kasih Cik Hafiz, dan terima kasih semua yang hadir. Seperti yang dijanjikan, saya memang nak buat satu jam ini solid betul-betul. Dan insyaAllah anda dialu-alukan untuk join esok pula. Ya, esok 2 rakan kita yang lain akan join, akan share, akan menjadi panel, dan ini sebenarnya training ground. Siapa yang volunteer nak join dan session ni sebenarnya training ground. Ini dah live training ground sebagai facilitator. Apa yang anda berikan tadi Husna dan juga Fatihah, itulah yang akan anda lakukan semasa anda jadi facilitator nanti. Anda akan berhadapan dengan soalan-soalan yang mungkin tak dijangka, macam mana nak respon dan sebagainya. Whatever it is, insyaAllah kami mentor akan tetap ada untuk bantu anda. Ya, kita akan bimbing insyaAllah. Okey. Untuk itu, berjumpa lagi besok. Siapa-siapa yang join esok dialu-alukan. Waktu yang sama, saya mohon maaf dalam poster tu letak pukul 9. Sebenarnya rancangan asal kita memang pukul 10. Saya mohon maaf banyak-banyak sebab masih lagi terngiang-ngiang perjalanan di Turki. Sorry ya. Lah, pecah rahsia pula. Sorry. Okey. Sekian, mohon maaf zahir batin. Mudah-mudahan kita ini adalah sesi yang memberi manfaat kepada kita semua. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa terus connect dan contact mentor anda. Kalau mentor anda tidak connect dan contact anda, anda sendiri ambil inisiatif untuk connect dan contact mereka ya. Okey, ambil inisiatif itu. Sekian, Assalamualaikum sekali lagi, dan hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Salam, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.